Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ada sepotong firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah menyatakan bahawa kejayaan kita hidup di dunia ini dengan sempurna, antara salah satunya adalah saling kebergantungan antara satu sama lain. Firman Allah, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Kalaulah tidak kerana sebahagian kamu mendorong, membantu sebahagian yang lain, maka hidup kamu ataupun hidup di dunia ini akan punah ataupun akan rosak. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, setelah hampir lebih kurang 2 tahun kita duduk di rumah, kita lebih banyak memerhati menggunakan pelbagai teknologi yang ada, melihat televisyen yang konvensional itu, selalu memegang telefon, sehingga ada banyak kes perceraian disebabkan suami terlalu asyik dengan telefon dan sebagainya. Jadi daripada pemerhatian kita tentang gelagat-gelagat manusia yang ada sepanjang 18 bulan kita berkurung untuk mengawal penyebaran COVID-19 ini, bolehlah kita simpulkan bahawa kita berada dalam satu suasana yang menakutkan. Suasana yang menakutkan itu, tuan-tuan, semacam tidak ada kesudahan. Ianya makin parah satu hari ke satu hari. Saya bukanlah orang yang anti vaksin, cuma makin lama saya ikuti makin pening. Akhirnya saya dah tak kisah. Dulu kita dengar kalau semua ambil vaksin, COVID akan turun. Nampaknya tak turun-turun. Dulu kita dengar kalau tukar kerajaan, COVID turun. Nampaknya tak turun-turun juga. Jadi kita semacam tak tahu teori apa yang akan kita guna untuk menyelesaikan kemelut kita. Jadi pada pagi ini saya rasa terlintas saya pada sebab sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang rasanya simple sahaja. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan sesekali memandang remeh ataupun memandang kecil kepada sesuatu perkara yang baik. Jadi kadang-kadang, tuan-tuan, kita suka sangat berbicara perkara yang besar-besar. Dan kadang-kadang bicara kita mengenai perkara yang besar itu nampaknya hebat, tetapi kita sendiri pun tak faham apa yang kita bicarakan. Maka pastinya lah untuk mendapat pedoman bagaimana menangani kemelut kita yang ada pada hari ini, tidak lain tidak bukan kita tengok generasi yang pertama, iaitu generasi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita membuat sedikit perbandingan di antara generasi baginda sallallahu alaihi wasallam dengan generasi kita yang ada pada hari ini, banyak perkara yang sama dan banyak perkara yang dalam beberapa aspek tertentu kita lebih baik.
Misalnya, generasi di zaman Nabi adalah manusia, kita juga manusia. Maka apa yang ada pada masyarakat kita hari ini ada juga dalam masyarakat Nabi. Cuma berbeza bagaimana penyakit itu ditangani oleh baginda dan bagaimana kita menangani masalah itu. Adapun beberapa kelebihan yang ada pada kita yang kekurangan itu dilihat terlalu ketara berbanding dengan kita pada hari ini ialah bahan-bahan rujukan. Kalau kita lihat di zaman Nabi, satu naskah Al-Quran yang lengkap pun tak ada di kalangan sahabat. Tapi sekarang saya rasa kita semua ada telefon dan dalam telefon kita ada satu aplikasi yang berbentuk Al-Quran, sama ada Quran itu boleh dibaca sendiri ataupun boleh kita lihat. Maksudnya kalaulah di Malaysia ini orang Islam mempunyai lebih kurang 30 juta unit telefon, saya rasa mungkin separuh daripadanya ada aplikasi Al-Quran. Itu belum dikira lagi dengan Al-Quran besar, kecil, Al-Quran yang diletak dekat pinggang sebagai azimat dan sebagainya lah. Jadi bermaksud dari segi naskah Al-Quran rasanya kita lebih baik daripada para sahabat. Yang kedua, ramai di kalangan para sahabat tidak mempunyai akses yang luas untuk mengetahui hadis Nabi. Malah ada sahabat bila dia meninggal dunia itu dia hanya tahu sepotong je hadis Nabi. Tapi kita hari ini kita punya website, database yang begitu banyak, aplikasi yang berbagai-bagai yang memungkinkan kita tulis sahaja dalam apa bahasa sekalipun, maka hadis Nabi akan datang kepada kita berjela-jela. Jadi dari segi maklumatnya tuan-tuan, rasanya kita lebih baik daripada para sahabat mengenai agama berbanding dengan para sahabat. Selain daripada itu tuan-tuan, kita dapati jadual kuliah Nabi rasanya tidak sebanyak jadual Dr. Ahmad Faisal. Nabi tak adalah kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah pukul 3. Sekarang kuliah isyak pun ada lagi. Lepas isyak ada kuliah lagi, tuan-tuan. Saya rasa kekerapan mendengar kuliah di kalangan kita ini jauh lebih banyak daripada kekerapan Nabi memberi kuliah. Jadi jika dilihat kepada nombor-nombor itu tuan-tuan, kita rasa sepatutnya kita tak ada masalah. Sebab Quran kita banyak, hadis kita banyak, kuliah kita banyak, malah ada masjid yang dah tak nak buat kuliah sebab habis dah duit. Punya banyak kuliah tuan-tuan. Jadi dengan apa yang ada sepatutnya kita tak ada masalah lah tuan-tuan. Kita tak ada masalah, tapi nampaknya masalah makin parah. Jadi oleh kerana itu saya rasa ada baiknya kita lihat apa orang dulu buat. Adakah mereka buat seperti kita buat, ataupun kita banyak buat benda yang tidak sepatutnya kita buat. Kalau kita lihat ya kepada Al-Quranul Karim tuan-tuan, dalam Al-Quran itu ada perkara-perkara yang Allah sebut mudah kita faham. Ada perkara-perkara yang Allah sebut fahamnya mudah. Kita tak perlu kepada ustaz, kita tak perlu kepada guru, hanya memadai kita baca Quran terjemah, kita pun faham. Dan ada juga beberapa perkara dalam Al-Quran, kalau kita baca seorang diri 20 tahun pun tak faham. Di mana Allah Ta'ala menyebut dalam dua kategori ayat. Pertama disebut dengan ayat mutasyabihat dengan ayat muhkam. Ada ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkam. Jadi oleh kerana Allah tadi Tuhan yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, dia turunkan pedoman tadi, sebahagian besarnya mudah faham. Manakala ada sebahagian kecil daripada pedoman-pedoman itu kita tak faham. Maka supaya tidak berlaku apa yang dinamakan salah faham, maka Allah utuskan Nabi. Jadi keberadaan Rasulullah SAW itu sebagai satu contoh yang manusia tak perlu baca, manusia tengok je. Tengok je terus faham.
Maka saya rasa itulah yang kita tidak ada dalam masyarakat kita hari ini. Dari segi maklumat agama, saya rasa tuan-tuan dan kita semua terlalu banyak maklumat mengenai agama. Dari segi kefahaman agama ataupun menghafal nas-nas agama, saya rasa kita yang ada dalam masjid ini kadang-kadang lebih banyak menghafal nas agama daripada sebahagian para sahabat. Misalnya, pernah dikomen tentang imam, iaitu seorang jeneral tentera Nabi nama dia Khalid ibn al-Walid. Apabila dia mengetuai satu batalion peperangan dan berkhemah di satu kawasan untuk beberapa ketika, maka bila datang waktu solat, jeneral sendirilah yang mengimami solat. Jadi setiap kali Khalid ibn al-Walid jadi imam, rakaat pertama baca qul huwallah, rakaat kedua pun qul huwallah juga. Saya rasa kalau masjid kita mesti tak confirm lah imam tu. Sebab imam kita memang hebat-hebat, semua hafal Quran. Jadi oleh kerana Khalid jadi tu imam qul huwallah, rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah, nak komen dia general, sabar jelah. Bila balik ke Madinah, maka beberapa tenteranya tadi mengadu dekat panglima besar, iaitu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata general kita ni tak hafal Quran banyak. Sedangkan kita tahu Khalid masuk Islam agak lewat. Cuma kerana kepintaran dan kemampuannya mengurus ketenteraan, beliau dilantik menjadi general. Jadi bila dipanggil Khalid di hadapan baginda, kenapa kamu solat rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah? Kata Khalid, ada dua sebab. Sebab pertama, aku suka sangat dekat surah ini. Okeylah. Sebab yang kedua, saya rasa kita semua pun agak senyum lebar. Aku tak hafal dah surah lain melainkan yang tu. Jadi dari kenyataan itu, tuan-tuan, dapatlah kita faham. Saya rasa kita semua jauh lebih banyak dari Khalid. Saya yang ceramah ni 30 juzuk nak hafal Quran. Tapi kalau nak dibandingkan apa yang Khalid buat terhadap Islam dengan saya dan kita semua, dengan tapak debu yang terdapat pada tapak kaki kuda Khalid pun, rasanya itu jauh lebih bernilai. Jadi persoalan sekarang, kita tidak perlu petikai tentang maklumat agama. Kita tak perlu risau tentang masyarakat kita tidak tahu tentang agama. Kerana banyak channel, banyak benda yang mengenai agama itu ditulis, dibaca, diperlihatkan dan sebagainya. Mungkin yang kurang itu ialah contoh. Kita tidak ada hero. Dalam teori ilmu sejarah, apabila ahli sejarah menulis sejarah sesuatu bangsa, di antara peranan ahli sejarah ialah mencipta hero. Kita semua tahu bahawa orang-orang di Amerika, mereka tak ada bangsa. Mereka ialah sebuah bangsa baru yang datang daripada seluruh pelosok dunia, yang pada peringkat awalnya adalah penyangak dan juga penjahat. Mereka datang ke Amerika, mereka bunuh semua orang Red Indian di sana dan akhirnya mereka menguasai tanah Amerika. Jadi oleh kerana Amerika apabila sudah stabil ekonomi dan pemerintahannya, mereka ingin membina sebuah bangsa Amerika yang mempunyai suatu identiti yang tersendiri, berbeza daripada United Kingdom, berbeza daripada Sepanyol, berbeza daripada Meksiko dan sebagainya. Maka apa orang Amerika buat? Lebih kurang 80 tahun mereka cipta hero. Banyak sungguh hero Amerika. Masa saya kecil dulu, The Greatest American Hero. Ada cerita Combat Vic Morrow, ada cerita Zorro, ada cerita macam-macam. Akhirnya daripada latar belakang sebuah kaum yang bejat, yang begitu jahat membunuh manusia dan merampas tanah orang, tapi apabila mereka bina hero yang begitu ramai, dan sekarang hero mereka terpaksa bergabung dalam Avengers untuk lawan jahat yang paling jahat pula, dan akhirnya hero mereka dapat menyelamatkan dunia, walaupun hakikatnya adalah sebaliknya, tetapi orang percaya kepada hero tadi, maka akhirnya Amerika menjadi sebuah bangsa yang digeruni dan dihormati.
berbalik kepada bangsa kita ataupun berbalik kepada kaum kita. Sampai hari ini setiap hero yang ada ataupun yang didendangkan dalam bangsa kita sering dipetikai. Apabila kita berbicara tentang hang tuah, orang Melayu lah yang petikai. Ada kok hang tuah ni. Iya kok toh tu Cina tak tahu sebab hang tuah. Dan sebagainya lah. Jadi apabila kita tidak ada hero, tuan-tuan, manusia itu adalah makhluk yang suka kepada hero. Cuba lihat orang Arab jahiliah, kenapa mereka itu hina? Kerana mereka tak ada hero. Tapi bila dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi hero kepada orang Arab dalam segala aspek kehidupan. Dalam makan minum, dalam berpakaian, dalam berumah tangga, dalam kepimpinan tentera. Maka kita dapati tidak lama baginda SAW berjaya mengembeling sebuah bangsa yang begitu bangsat, yang tidak mempunyai tamadun tadi, yang tidak ada satu bangsa yang kuat pada ketika itu ingin menjajah semenanjung Arab. Rom dan Parsi pun tidak berminat dengan orang-orang Arab. Tapi dalam masa tak sampai pun 40 tahun, bangsa itu menjadi bangsa yang cukup gemilang. Kenapa? Kerana ada hero yang hebat. Dalam masyarakat kita hari ini, kita tak ada hero. Dalam perniagaan, nampaknya hero kita masih ditakut yang sama, iaitu ditakut orang kaya yang ke-10 dalam 10 orang terkaya di Malaysia. Itu pun bila keluar nama dia, semua kutuk. Ini ambil duit kerajaan lah, inilah, semua kutuk. Tapi 9 yang atas lain daripada bangsa kita, semua kita puji. Sedangkan 9 tu pun lebih kurang tu juga je. YTL ke dan sebagainya, bila mereka kaya, mereka dapat projek kerajaan juga je. Tapi kita tak kutuk hero orang lain, kita kutuk hero kita. Seolah-olah hero kita tak boleh jadi hero. Kemudian apabila kita bercakap dalam bidang pendidikan, kita dapati kita juga tak ada hero. Terpaksa kena pinjam hero Melayu yang berdarah Turki. Kena carilah Said Naqib Al-Attas. Kena carilah orang lain. Mana orang Melayu? Tak ada. Bercakap dalam bidang itu dan ini, hampir kita pupus hero. Jadi apabila kita tidak mempunyai hero, maka kita terkapai-kapai. Kita nak buat macam mana ya? Apatah lagi persoalan yang kita hadapi ialah kompleks. Sukar sangat. Jadi oleh kerana masalah itu sukar, maka kita perlu kepada seorang yang memperlihatkan kepada kita bagaimana harus kita buat. Cuba sahabat-sahabat perhatikan. Ketika mana sahabat-sahabat belajar solat, cuba sahabat-sahabat bayangkan bila ustaz memberi teori tentang solat Nabi. Begini, begini, begini. Saya yakin sahabat-sahabat tidak akan dapat melaksanakan solat itu dengan betul. Sehinggalah ustaz itu berdiri di depan dan dia tunjuk bagaimana angkat tangan, di mana nak letak tangan, dada dekat mana dan sebagainya. Kerana ramai ustaz yang memberi contoh tentang perkara itu, dan sampai hari ini tuan-tuan yang sudah pencen ini belajar solat sampai hari ini pun tak habis lagi. Saya tak tahulah punya hebat tuan-tuan belajar 70 tahun belajar solat tak habis lagi. Kalau ustaz ada buat kursus smart solat, satu masjid datang belajar lagi. Jadi itu menunjukkan ada contoh. Maka sebab itu orang selalu puji solat orang Melayu cantik. Sebab mereka nampak contohnya. Apabila kita bercakap tentang haji, kita ada tabun haji, kita ada macam-macam. Sebelum pergi haji, sefaham saya paling kurang kita kena lalu 3 peringkat kursus haji. Satu kursus biasa, yang kedua kursus advance, yang ketiga kursus peringkat kebangsaan lagi. Maka sebab itu bila kita pergi ke Mekah, semua orang puji. Kita begitu tertib buat haji sebab kita diberi kursus dan kita tengok macam mana nak talbiyah, macam mana nak pakai kain ihram dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, dapatlah kita faham bahawa sebenarnya persoalan hidup ini kita tak perlu sangat kepada retorik yang banyak. Sebab kadang-kadang makin banyak kita dengar ceramah, makin serabut dan makin tak faham. Yang kita perlu sekarang ialah contoh. Kita nak tengok siapa yang boleh buat
apa yang dibicarakan itu. Maka kita baliklah ke dalam masyarakat kita. Kita lihat dalam masyarakat kita ialah masyarakat yang retorik. Dulu tuan-tuan, saya masih ingat saya sembang dengan Kapten Ismail. Dia ada bercerita tentang saya, tentang bangsa Eropah. Saya tak tahulah sebab saya tak duduk sana dan tak pernah pergi ke sana. Di mana kata Kapten Ismail, di Eropah itu ada bangsa yang semacam orang India. Dan bila Kapten Ismail sebut orang India, maka saya pun cuba menyelami apa maksud India. Maka teringatlah saya dalam satu penerbangan saya daripada Kuala Lumpur ke New Delhi. Mula-mula naik kapal terbang Rusia tu, naik dengan orang India, ramailah nak pergi Delhi. Di mana bila naik kapal terbang itu tuan-tuan, orang India bercakap daripada kapal terbang tu take off sampai landing, tuan-tuan. Dia bercakap je tuan-tuan, daripada kapal terbang tu mula naik sampai landing. Saya kata untung orang India tak perlu bubuh video dekat kapal terbang sebab dia punya cakap banyak sangat. Malah kata orang kalau diberi sebatang mancis kepada orang India untuk dia ulas, dia boleh ulas satu perjalanan keliling dunia. Kalau orang Eropah ada juga yang banyak cakap, iaitu orang Itali. Cakapnya banyak, maka sebab itu gigolo banyak di Itali. Ataupun lambang orang yang pandai memikat perempuan itu banyak di Itali. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, dulu orang kata begitu pada orang India. Dan kita pun sinis terhadap orang India. Tetapi pada hari ini saya nampaknya orang kita lagi banyak bercakap dan tak banyak buat. Bagi je apa-apa isu dekat grup WhatsApp ataupun Facebook, kita ulas sampai pagi esok tuan-tuan. Jadi apabila kita melihat kepada itu, mari kita lihat satu persatu. Misalnya saya ambil satu contoh, ialah tentang wakaf. Bila kawan-kawan saya di universiti cuba kempen untuk menggalakkan orang Islam berwakaf, maka saya dapati kempen itu dibuat dengan ceramah itu dan ini. Maka lebih kurang saya pun menelaah apa yang berlaku pada masyarakat lain di mana mereka berjaya mewujudkan satu sistem wakaf yang membanggakan. Misalnya kita lihat di Mesir, di mana Al-Azhar mempunyai lebih kurang 4 trilion harta wakaf yang diurus. Maka sebab itu tidak hairanlah Al-Azhar mempunyai sebuah institusi wakaf yang berjaya, membina sebuah universiti, membina macam-macam untuk diberi manfaatnya kepada orang Islam di Mesir dan seluruh dunia. Cuma persoalannya, bila mula institusi wakaf itu? Ianya mula lebih kurang 1,200 tahun yang lalu. Maksudnya untuk menjayakan sebuah budaya dalam satu-satu masyarakat, ianya tidak boleh dilakukan dalam masa terdekat. Dan bagaimana wakaf itu berjaya di Al-Azhar? Bagaimana berlaku di India? Soal kita mengutuk ataupun kita tidak bersetuju dengan aliran Deobandi yang dikatakan menjadi latar belakang kepada Taliban. Apapun kita kata kepada mereka. Tetapi masyarakat Muslim di benua kecil India, mereka berjaya mewujudkan institusi wakaf. Kita yang sembang banyak ini masih gagal mewujudkan institusi wakaf. Orang-orang di Mesir, mereka mempunyai institusi wakaf yang membanggakan. Orang-orang Arab di Aljazair, begitu juga di Tunisia, di Morocco, mereka mempunyai institusi wakaf yang membanggakan. Begitu juga orang-orang Turki, mereka mempunyai institusi wakaf yang membanggakan. Jadi persoalannya ialah, kita boleh lihat ya tuan-tuan, kenapa kebanyakan negara Islam yang mempunyai institusi wakaf, mereka bermazhab dengan mazhab Hanafi. Turki bermazhab Hanafi. Orang-orang Arab di utara Afrika, di Mesir, di India, semuanya bermazhab Hanafi. Kenapa institusi wakaf di negara kita ini ada yang berjaya tapi tidak berjaya dalam skala yang besar? Mesti ada satu benda yang tak kena dalam masyarakat. Mari kita balik ke Mesir ataupun ke Al-Azhar. Siapa yang mula-mula menggerakkan institusi wakaf? Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca mengenai sejarah penubuhan Masjid Al-Azhar, tuan-tuan akan dapati
Yang menubuhkan Masjid Al-Azhar itu ialah seorang jeneral tentera Fatimi yang membuka kota Kaherah, walaupun dia beraliran Syiah, tetapi dia seorang jeneral yang telah menggunakan wangnya sendiri untuk bina masjid. Saya ulang sekali lagi, guna wangnya sendiri. Dia guna duit dia sendiri untuk bina masjid yang besar tadi, maka pastinya lah masyarakat akan lihat apa yang dibuat oleh pemerintah tertinggi. Kemudian institusi itu didanai dengan harta wakaf oleh pemerintah, di mana pemerintah bukan guna duit kerajaan, pemerintah guna duit dia sendiri untuk mendanai universiti Jami' Al-Azhar tadi. Jadi apabila rakyat melihat pemerintah yang mula, pemerintah yang buat dengan duitnya sendiri, maka rakyat akan kagum, dan apabila rakyat kagum, maka orang-orang kaya yang ada di sekeliling pemerintah merasa malu dengan pemerintah sendiri yang menggunakan wangnya, maka orang-orang kaya juga akan guna wangnya untuk berwakaf, maka masyarakat pula akan meniru apa yang telah dibudayakan dari pemerintah tadi. Jadi itu menunjukkan kepada kita betapa besarnya bila pemerintah tadi menunjukkan satu budaya yang baik. Maka sebab itulah tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin memasukkan syurga ataupun ingin membawa seseorang itu ke syurga, Allah tak minta orang itu buat 2-3 perkara, melainkan orang itu memang tak ada nilai langsung. Cuba sahabat-sahabat lihat, ada 7 golongan yang berada di bawah arasy Allah. Adakah setiap orang yang berada pada khemah itu mereka melakukan banyak perkara? Ada 7 golongan yang berada di bawah arasy Allah. Golongan yang pertama ialah pemerintah yang adil. Apabila disebut pemerintah yang adil, memadailah seorang itu bila dia jadi pemerintah, dia berlaku adil. Sudah cukup untuk dia masuk syurga. Tak perlu dia sembahyang duha 28 rakaat. Tak ada maknanya dia jadi pemerintah, kemudian dia tunjuk dekat orang, tengok walaupun saya menteri, 28 rakaat duha. Tak ada maknanya 28 rakaat bagi kamu kerana kami tidak mengharapkan kamu solat duha. Kamu solat duha, kami yang pencen pun boleh solat. Yang kami tak boleh buat ialah bila kamu jadi menteri, kamu adil. Itu yang kami tak boleh buatnya. Dan itulah yang kamu kena buat. Dalam masyarakat kita, bila ada orang kita jadi penguasa, jadi menteri, dia asyik duduk berlakon benda yang dia tak perlu buat. Berlakon dia sujud lah, berlakon dia... Yang itu tu Captain Smile boleh buat, saya boleh buat. Kenapa awak nak tunjuk kat saya? Si tunggu benda lain. Si tunggu benda lain dari kamu. Dan bukan saya. Agama pun tunggu benda lain. Tapi apabila orang itu sembahyang banyak, dia tak sebut pada menteri. Dia sebut pada orang pencen. Jadi kalau orang pencen dia berbangga, dia sembahyang duha 28 rakaat, dia khatam Quran 3 hari sekali, itu okeylah sebab dia kapten emas pencen. Okeylah. Tapi bila kita jadi pemerintah, kita tak perlu bangga dengan benda itu. Kita perlu bangga kita adil. Saya cukup pening tuan-tuan. Bila baca SOP saya pening terus sebab saya tak tahu nak pakai SOP tarikh bila. Dulu sebelum ada vaksin, orang yang masuk kedai asalkan tembok kepala, kemudian bubuh nombor telefon, boleh masuk. Sekarang yang ada 1 pun tak boleh masuk. Yang ada 2 tak cukup 2 minggu pun tak boleh masuk. Okeylah. Kemudian dulu kata kena duduk jarak 1 meter. Nanti berjangkit. Habis bila naik kapal terbang pergi Langkawi, boleh pula. Jadi, saya pun tak tahu. Dulu dia kata vaksin tak boleh anak 18 tahun sebab dia akan merosakkan imunisasi. Okeylah kita terima sains sebab kita bodoh. Tiba-tiba budak umur apa panggil SPM boleh pula. Jadi pening tuan-tuan. Jadi kalaulah kenyataan itu memeningkan, bermaksud kamulah yang ada masalah. Jangan marah dekat rakyat sebab rakyat yang ada PhD pun pening. Yang bodoh di mana urai lagilah pening tuan-tuan. Jadi bermaksud tuan-tuan ada benda yang tak kena. Apabila rakyat melanggar sesuatu maka rakyat terus didenda. Bila orang tu sembahyang Aidul Adha diheret dengan baju lokap ke sana kemari kerana salah
melakukan apa panggil berhimpun tanpa permit dan sebagainya lah, sedangkan orang itu hanya solat. Tetapi apabila orang buat salah lain, sampai sekarang belum didakwa lagi, jadi kita pun bertanya, kenapa jadi begitu? Jadi apabila kita bercakap begitu, kita perlu kepada pemerintah kita jadi contoh. Tolong jadi contoh untuk kami. Kami tak nak dengar cakap banyak. Kami dah penat, kami nak jadi contoh. Kalau kami kena ikut SOP, menterilah tunjuk kami yang mempertahankan SOP. Kamilah orang yang ingin memimpin tuan-tuan untuk berjaya mengharungi COVID ini. Kami orang duduk di depan, maka kami akan buat. Dulu tuan-tuan, saya tak ada akses dengan menteri-menteri sebab saya orang mani urai. Tapi bila sebahagian ustaz dah jadi menteri, adalah akses sikit-sikit. Ya. Jadi dalam sembang-sembang dengan menteri itu, satu hari dia kata, saya pergi ke satu tempat, terlupa apa panggil bawa kad menteri dan sebagainya. Maka polis pun tahan sebab dia keluar daerah. Jadi bila polis tahan dia pun marah dekat polis tu, kamu tak kenal aku ni siapa. Jadi saya pun dengar je lah cerita dia. Kita kan ustaz. Bila kita buat peraturan, kita tak boleh rentas negeri. Walaupun kita menteri, tak payahlah rentas. Dan dia pergi rentas negeri pun bukan apa, sekadar nak cari passport sedap dekat sebuah negeri. Jadi saya merasakan kita tidak perlu kepada teori yang besar. Yang kita perlu ialah contoh. Jadi sebab itulah kita dapati baginda SAW berjaya menangani masyarakat yang begitu teruk, yang kita namakan dia jahiliyah. Antara sebabnya Nabi tidak banyak berceramah, Nabi tidak banyak berkuliah. Sebaliknya Nabi memberi contoh yang baik. Pernah satu hari tuan-tuan, Saidina Umar bin Khattab, dan kita semua tahu di zaman pemerintahan Umar banyak peraturan-peraturan, banyak arahan-arahan khalifah dikeluarkan bagi menstabilkan keadaan negara yang sudah begitu luas. Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, satu hari dia berada di Mekah, dia bertemu dengan seorang pegawai agama dia yang ditugaskan untuk memberi fatwa. Dia seorang ulama yang dilantik oleh Umar untuk memberi fatwa kepada masyarakat. Jadi apabila dia beri fatwa, bermaksud dia bercakap atas nama agama. Jadi lelaki itu ataupun syekh tadi, dia tawaf. Bila dia tawaf, baju dia ataupun kain ihram dia tadi terkena satu benda yang menyebabkan jika dilihat dari jauh semacam baju itu dijahit dengan kain yang mahal. Jadi Umar melihat orang itu dari jauh, maka Umar terus pergi kepada syekh tadi dan bertanya kepada syekh itu, apa yang ada dekat perut kamu itu? Adakah dia sehelai kain yang lain dijahit pada kain ihram? Kata dia, tidak ya Umar, dia adalah satu benda yang terkena pada kain aku, dan jika dilihat dari jauh, maka Umar mengatakan, kamu hendaklah tukar kain itu dengan pakai kain lain, kerana aku takut ketika kamu tawaf, rakyat akan lihat bahawa mufti cakap tak serupa bikin. Bukan benda besar ya, sekadar salah lihat dan mungkin menimbulkan kesan. Jadi itu menunjukkan kepada kita, Umar menekankan kepada pegawai-pegawainya supaya jangan memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Kerana masyarakat mungkin tidak faham dengan arahan itu dan ini, tetapi mereka melihat apa yang dilakukan oleh pegawai tadi, lebih-lebih lagi pegawai itu ialah seorang alim. Dan pernah diriwayatkan bahawa Umar bin Khattab setelah dia menjadi khalifah, dia masuk kepada anak isterinya dan dia berkata, aku baru sekejap melarang rakyat aku untuk melakukan itu dan ini, maka aku mahu kamu sebagai isteri dan anak-anak aku adalah orang yang pertama sekali mentaati apa yang aku perintahkan. Maka jangan sesekali kamu melakukan apa yang telah aku larang terhadap rakyat aku. Jika kamu melakukannya, aku adalah orang yang pertama akan menghukum kamu. Itu yang ditunjukkan oleh Umar. Maka sebab itu tidak hairanlah tuan-tuan, Umar berjaya memimpin
masyarakat Umar berjaya membawa masyarakat Islam keluar daripada kemelut yang sedang mereka lalui tadi dengan jaya, kerana masyarakat Islam cukup bertuah kerana mereka mempunyai contoh. Tapi kita agak malam pada hari ini, kita tidak mempunyai contoh yang dapat kita lihat, yang contoh yang mungkin tak perlu pandai bercakap banyak, tetapi mereka lihat sendiri, maka akhirnya orang akan dapat ikut dan mengikutinya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kadang-kadang walaupun kita tak berapa suka dengan jemaah tabligh kerana alasan mereka itu bukan orang alim, mereka orang jahil, dulunya jahat, kemudian join tabligh nak bercakap agama. Walau apa pun kita kata pada jemaah tabligh, tuan-tuan, tapi kita tidak nafikan ataupun kita tak boleh nafikan, ramai orang-orang yang dulunya jauh dengan Allah mula datang ke masjid melalui jemaah tabligh. Dan memang kita akui orang tabligh ni tak pandai cakap, tuan-tuan. Dia tak pandai teori negara, teori ekonomi, dia tak pandai. Yang dia pandainya la ilaha illallah, jaga sembahyang. Cuba tuan-tuan tanya ya, apakah yang menjadikan orang-orang yang dulu jauh dari Allah tiba-tiba terpikat dengan tabligh? Cuba tanya. Salah satu perkara yang besar mengikat orang untuk mengikuti jemaah tabligh ialah mereka lihat apa jemaah tabligh buat. Mereka tak dengar pun apa jemaah tabligh cakap, tapi mereka lihat apa yang jemaah tabligh buat. Jadi bermaksud sahlah kepada kita bahawa masyarakat sebenarnya memerlukan satu contoh. Maka saya sebagai ustaz perlu menjadi contoh kepada masyarakat. Pemerintah kita perlu menjadi contoh kepada masyarakat. Pegawai-pegawai kerajaan perlu menjadi contoh kepada masyarakat dan sebagainya. Maka contoh itulah sebenarnya yang diperlukan. Jika kita duduk di rumah, maka kitalah contoh kepada cucu dan juga anak-anak kita. Ada orang bertanya kepada saya. Dia kata, Ustaz baca doa apa ya bila anak-anak ustaz kecil-kecil lagi boleh baca Quran? Saya tak suka ceramah bagi doa, tuan-tuan. Sebab saya percaya kepada teori buat dulu, lepas tu baru berdoa. Ada ustaz-ustaz tertentu dia bagi doa tu. Saya tak berapa percaya begitu. Jadi orang tanya saya, Ustaz baca doa apa nak suruh lembut hati anak kita ni boleh baca Quran? Saya kata mudah je. Alhamdulillah, dia kata kalau mudah, dia ingatkan doa mudah tu lah. Ustaz baca doa apa? Mudah je. Iaitu lepas maghrib kita semua baca Quran. Anak baca Quran lah. Ini ayah tengok TV ataupun main telefon tapi suruh anak baca Quran. Lepas tu ayah pun suruh dengar ceramah Ustaz Azhar Idrus, pentingnya anak baca Quran. Ayahnya tak baca pun Quran, tuan-tuan. Jadi yang kita gagal dalam rumah bukannya tidak ada taujihat yang menyatakan bagaimana sepatutnya keluarga beragama itu hidup. Dan kalau kita lihat mak ayah kita dulu tak pernah pun dengar ceramah Ustaz Azhar Idrus, tak pernah pun dengar ceramah Profesor Muhaya, jauh lagi untuk dengar penceramah Fadilah Kamsah dan sebagainya. Tapi kenapa mak ayah kita berjaya mendidik kita walaupun mereka belajar sekolah darjah 6 je? Kerana mereka buat, mereka tidak banyak bercakap. Pada hari ini kita banyak bercakap dan kurang buat. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita berdoa dan berusaha. Berdoa kepada pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin agama, baik pemimpin kerajaan kita, baik pegawai kerajaan. Wujudlah kesedaran dalam diri mereka bahawa merekalah orang yang mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menjadi contoh kepada masyarakat. Kalaulah kerajaan kata itu tak boleh buat, maka orang yang pertama tidak melakukan perkara itu ialah menteri-menteri, ianya pegawai kanan kerajaan, dan diikutilah dengan panggil pemimpin tempatan dan sebagainya. Akhirnya kita rasa masyarakat mudah untuk mengikutinya. Tapi kalaulah pegawai atasan dan juga menteri orang yang pertama sekali melanggar perkara yang tak boleh buat, saya rasa saya sendiri pun tak akan ikut peraturan tersebut. Kenapa dia boleh langgar, kenapa kami pula tak boleh langgar? Jadi hidup itu bukanlah suatu yang sukar. Baginda SAW pun tidaklah sukar sangat untuk merubah orang Arab jahiliyah itu, melainkan baginda SAW sendiri menjadi contoh. Apabila baginda ingin menggesa
masyarakat Arab ataupun orang-orang Islam supaya menderma, maka bagindalah orang yang pertama sekali menderma. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam ini mengajak masyarakat supaya membetulkan satu-satu budaya yang tidak betul, maka bagindalah orang yang pertama untuk memperbetulkan itu. Cuba kita bayangkan, baginda sallallahu alaihi wasallam terpaksa melakukan sesuatu yang memalukan, iaitu berkahwin dengan isteri anak angkatnya, iaitu dia kahwin dengan Zainab binti Jahsh, anak menantu ataupun maafkan saya, isteri kepada Zaid bin Sabit. Jadi perkara yang baginda SAW buat itu ialah perkara yang tak boleh diterima dalam masyarakat Arab. Tapi demi membetulkan budaya yang salah itu, baginda sendiri memikul beban, dikutuk, dikata dan sebagainya, maka akhirnya budaya yang tak betul itu dapat diperbetulkan. Jadi hari ini kita memerlu kepada hero-hero orang Islam. Kita memerlu kepada orang-orang Melayu yang berjiwa kental. Kalau mereka berkecimpung dalam politik, jadilah menteri yang membanggakan. Kalau mereka menjawab jawatan awam, makalah jadilah penjawat awam yang membanggakan. Kalau mereka menjadi atuk dan nenek, jadilah atuk yang membanggakan cucu-cucunya. Kalau kita menjadi ayah, jadilah ayah yang membanggakan anak dan isteri. Kalau kita jadi ustaz, jadilah ustaz yang buat seperti mana yang dia cakap. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, kelemahan dan kesilapan kita yang lalu. Marilah sama-sama kita betulkan. Sebenarnya kita tidak banyak melakukan salah-salah yang besar. Kita hanya melakukan kesilapan-kesilapan kecil. Namun kesilapan itu jika kita teruskan, maka bantuan Allah yang sudah hampir itu akan terhalang untuk datang membantu kita. Moga Allah SWT melindungi kita semua. Moga Allah SWT jauhkan kita daripada wabak ini. Moga Allah SWT memperbetulkan kepimpinan kita. Dan rasanya kita dah penat tukar kerajaan. Agak-agak yang ada inilah yang terbaik untuk memimpin kita, bawa kita keluar daripada kemelut yang membelenggu kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.